Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. InsyaAllah perkongsian kita pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang penuh dengan barakah, hari Jumaat. Dan insyaAllah sebentar lagi bagi kaum lelaki, kita akan menghadiri masjid untuk mengerjakan salat Jumaat insyaAllah. Dan kita mengambil kesempatan pada hari yang penuh dengan barakah. Kebetulan pula pada hari ini 1 Zulhijjah, sebagaimana kita sedia maklum, kita selalu mendengar para ulama, para asatizah membaca hadis kepada kita berkenaan dengan kelebihan awal Zulhijjah. InsyaAllah pada kali ini kita melihat secara lebih jelas hadis yang menyentuh tentang kelebihan awal Zulhijjah ni, insya-Allah. Kitab yang kita baca ini Riyadhus Shalihin, kitab yang terkenal, yang masyhur, karya seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita umat Islam, iaitu Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, ataupun lebih dikenali di kalangan masyarakat Melayu sebagai Imam An-Nawawi saja. Dalam kitabnya ini, dalam tajuk ataupun dalam bab 47 dalam kitab tentang Al-Fadail, Kitabul Al-Fadail, kitab berkenaan dengan fadilat amalan. Dalam bab yang ke-47, Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan tajuk di situ, babu fadli saumi wa ghairihi fil ashril awwali min Zulhijjah. Bab tentang kelebihan as-saum, puasa, wa ghairihi, dan amalan yang lain daripada puasa, fil ashril awwal, pada 10 yang terawal, yakni 10 hari yang terawal min Zulhijjah, dari bulan Zulhijjah. Jadi daripada tajuk ini kita dapat faham bahawasanya al-asrul al-awwal, 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah ini, amalannya tidaklah puasa saja, kerana Imam An-Nawawi meletakkan dalam tajuk itu as-saum wa ghairihi, kelebihan puasa dan juga amalan-amalan yang lain selain daripada puasa. Qala rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa nafa'allah bi'ulumihi fid dharain amin, an Ibn Abbasin, hadis sebagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita mendoakan keredaan Allah untuk mereka berdua, yakni Ibnu Abbas dan juga ayahnya. Ibnu Abbas itulah Abdullah, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah sahabat Nabi, dan ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, juga sahabat Nabi. Jadi sebab itu dalam kitab ini disebut radhiyallahu anhuma. Nah, mudah-mudahan Allah meridai kedua mereka, iaitu anak dan juga ayah. Qala, kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada daripada hari-hari, yakni kata dalam syarah, hari-hari dalam setahun, hari-hari dalam setahun. Jadi kitab yang kita baca ini, yang saya baca ini, Riyadhus Shalihin, yang disyarah oleh seorang ulama daripada Syria, iaitu Abdul Qadir
Hasunah Ad-Dimashqi. Dan kitab yang mudah dibaca, yang lama dah saya beli kitab ini dan memang menariklah. Syarahnya mudah, ringkas, tidak terlalu panjang dan memadai untuk kita memahami hadis dalam Riyadhus Shalihin, iaitu syarah yang dinamakan dengan Rawdatul Muttaqin. Rawdatul Muttaqin. Kata dia tidak ada hari, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari-hari yang beramal soleh padanya ataupun di dalam hari-hari itu. Kata syarah iaitu tidak ada hari-hari min ayamis sanah, daripada hari-hari dalam setahun. Jadi dalam bulan Islam kita sedia maklum bilangan hari tahun Islam, dalam tahun Islam, tahun Hijrah ataupun al-sanah al-hijriyah, bilangan setahun itu bilangan harinya 354 hari. 354 hari. Maka kata Nabi, dalam 354 hari itu, ma min ayamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salih, yang mana beramal salih, fiha, di dalamnya, ahabbu ilallahi, paling dikasihi, paling dicintai, paling disukai oleh Allah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini yang akan Nabi sebut ini. Jadi tuan-tuan sekalian, kita perhati kata Nabi, tidak ada hari-hari yang mana beramal soleh di dalamnya. Jadi umum. Nabi tidak sebut puasa saja, Nabi tidak sebut, tidak khususkan sembahyang, baca Quran dan sebagainya, tapi Nabi sebut umum. Yang mana beramal soleh, di dalamnya. Jadi amal soleh ini, apa makna amal soleh? Al-amal soleh mengikut sebagian ulama memberi dua ciri ataupun dua kriteria yang senang kita nak ukur. Apa sajalah amal-amal yang kita, kalau ada dua syarat ini, ada dua ciri ini, maka amalan yang kita lakukan itu akan menjadi soleh, akan diberi pahala oleh Allah, akan menjadi ganjaran yang berpanjangan untuk kita sehingga ke akhirat nanti, insya-Allah. Yang pertama, amalan itu merupakan amalan yang menepati syariat Allah. Makna syariat itu kita sedia maklumlah, iaitu menepati Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama. Ciri amal saleh yang pertama iaitu suatu amalan, sama ada ucapan, sama ada perbuatan, yang menepati syariat Allah, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang kedua, dilakukan ikhlas kerana Allah. Dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ketinggalan mana-mana satu dua syarat ini, maka amal itu tidak akan menjadi soleh di sisi Allah walaupun baik di sisi manusia. Kalau amalan itu menepati syariat, menepati Quran hadis, tapi tidak ikhlas, dilakukan bukan kerana Allah, maka dia bukan amal soleh. Ataupun dilakukan ikhlas lillahi ta'ala, tapi tidak menepati Quran hadis, bercanggah dengan kitabullah dan juga sunnah Nabi, maka dia bukan amal soleh. Kerana mustahil Allah meridai amalan yang bercanggah dengan wahyu yang disampaikan oleh Rasulnya. Jadi amal soleh itulah ciri amal soleh. Maka kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari dalam setahun yang mana beramal soleh di dalamnya paling disukai oleh Allah daripada hari-hari yang Nabi akan sebut, iaitu ayyamul ashri. Ayyam iaitu hari-hari 10 di awal Zulhijjah. Kata dalam syarah ini, dia menyatakan bahawa al-awwal min Zulhijjah hatta al-ashir, iaitu bermula daripada tanggal 1 Zulhijjah sehinggalah kepada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu kalau orang-orang yang mengerjakan haji, maka dia sibuklah, dia sibuk dengan kerja-kerja haji pada 10 Zulhijjah itu, dan dengan melontar Jamratul Aqabahnya. Dan pada malam itu sendiri lagi malam itu dia bermalam di Muzdalifah, pada siang hari itu wukuf di Al-Masy'aril Haram,
kemudian dia berkorban di sana, disembelih korban, kemudian dia melontar Jamratul Aqabah, kemudian dia melaksanakan tawaf, tawaf mengunjungi Baitullah dan sebagainya. Tapi kita di sini, pada hari 10 Zulhijjah itu kita melakukan salat sunat hari raya, hari Adha, dan juga kita menyembelih korban. Kita menyembelih korban pada tanggal 10 Zulhijjah hari raya itu. Tapi sebenarnya, jadi orang Melayu yang familiar yang itulah. Ibadat dia, orang Melayu, orang kita, termasuk kebiasaan kita sendiri, ialah pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Iaitu kita menghadiri salat hari raya, hari Al-Adha. Kemudian setelah itu kita melakukan ibadah korban. Alhamdulillah. Karena bukan saja Nabi menyebutkan kelebihannya, sekurang-kurangnya kalau kita tidak menghidupkan 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah, sekurang-kurangnya pada tanggal 10 Zulhijjah itu kita telah melaksanakan ibadah, memanfaatkan hari-hari yang terbaik dalam setahun. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bahkan kita melaksanakan apa yang disarankan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar iaitu kurniaan yang banyak, kelebihan yang banyak, termasuk salah satunya iaitu sungai dalam syurga namanya Al-Kautsar, dan selain daripada itu diangkat baginda menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi Sayyidu Waladi Adam, diberi orang yang pertama masuk syurga, orang yang pernah dijemput oleh Allah untuk menghadapnya sedirect ketika Mi'raj. Jadi banyak sungguhlah kelebihan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita sangat-sangat bertuah, walaupun kita tidak dihidupkan di awal dunia ini, di awal kemunculan bumi, kita tidak menjadi umat Nabi Adam, Nabi Nuh, itu dahulu, kita ni lewat hujung. Kerana Allah nak memuliakan kita untuk menjadi umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Maka oleh kerana Allah mengurniakan kelebihan, kurniaan yang banyak kepada baginda Nabi, maka Allah merintahkan kepada baginda, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Jadi para mufassirin dalam tafsir, kita rujuk, kata mereka, salat itu ialah salat Aidil Adha, dan sembelih itu adalah korban. Sembelih itu adalah korban. Jadi sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum menceritakan Nabi tinggal di Madinah lebih kurang 10 tahun. Yang tidak ada tahun yang mana Nabi tidak melaksanakan ibadah korban. Itu 10 Zulhijjah. Tapi Nabi tidak sebut kelebihan itu pada 10 Zulhijjah saja, tapi Nabi sebut Ayyamul Ashr, 10 hari. Yang 10 hari sebenarnya. Jadi sepatutnya bermula semalam lagi. Bermula semalam ni kita dah bangun qiyamul lail, baca Quran, bersedekah dan sebagainya. Dan kita buat baik pada ibu bapa kita, telefon mak ayah kita yang masih hidup, tanya khabar mereka, dan sebagainya. Kerana tidak ada kebaikan disebah pada manusia, yang tidak ada orang yang paling berhak untuk kita dahulukan kebaikan melainkan ibu bapa kita sendiri. Dan kemudian pada keluarga kita, jiran-jiran sebagai orang pendekat dengan kita. Jumpa fakir miskin dalam 10 hari yang awal Zulhijjah ini, bersedekah pada fakir miskin, jamu, makan, kemudian banyak berzikir, banyak selawat, dan juga menuntut ilmu. Di samping jangan tinggal puasa. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan sebentar lagi kita akan baca hadis yang khusus di mana Nabi SAW berpuasa di awal Zulhijjah, iaitu 1 hingga 9. Kalau nak puasa 1 hingga 9 saja. Karena tanggal 10 Zulhijjah itu diharamkan kita berpuasa, kerana itu adalah hari raya, dan itu juga 3 hari selepasnya hari-hari tasyrik. Qalu, para sahabat bertanya,
Apabila Nabi menyatakan bahawa tidak ada sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari dalam setahun yang mana beramal saleh. Amal saleh umum, semua benda baik yang diridai oleh Allah. Paling disukai, paling dicintai oleh Allah melebihi daripada hari-hari di awal Zulhijjah. Ayyamul Ashri, 10 hari di awal Zulhijjah. Kata Syekh Abdul Qadir Ad-Dimashqi yang mensyarah kitab ini, dia kata iaitu daripada tanggal 1 Zulhijjah hatta al-ashir, sehinggalah tanggal 10 Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Apakah sebab Nabi sebut tidak ada yang paling disukai oleh Allah daripada beribadah, beramal soleh dalam 10 hari ini. Lalu para sahabat bertanya, apakah termasuk jihad juga tidak boleh menandingi beribadah semasa 10 hari hari-hari Zulhijjah ini? Nabi kata walal jihadu fisabilillah. Termasuk jihad. Jihad pun tak boleh nak lawan dengan kelebihan orang-orang yang beramal dalam 10 hari Zulhijjah ini, illa kecuali kalau orang berjihad itu, kalau dia nak boleh atasi sekalipun, iaitu seorang yang kharaja binafsihi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'in. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan membawa dirinya dan juga hartanya, kemudian dia tidak pulang, dia tidak membawa pulang daripada yang dibawanya itu sesuatu pun. Sebagian ulama mentafsirkan, iaitulah dia mati di medan perang. Itu saja orang yang boleh mengatasi orang-orang yang beribadah dalam 10 hari di awal Zulhijjah. Mana betapa hebatnya kelebihan tersebut, sehingga tidak ada orang yang boleh mengatasi kelebihan tersebut. Kecintaan Allah kepada orang yang menghidupkan, yang beribadah, yang beramal saleh ketika 10 hari di awal Zulhijjah tersebut, kecuali seorang yang dia keluar berjihad, bawa dirinya, bawa hartanya, kemudian dia tidak pulang-pulang lagi. Mana dia mati syahid. Rawahul Bukhari. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah satu hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini. Walaupun satu hadis, tapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian kita tengok sikit puasa. Bagi tuan-tuan yang nak puasa di awal Zulhijjah ini, kita baca kelebihan puasa di awal Zulhijjah. Ini anda tidak baca dalam Riyadhus Shalihin, tapi anda baca dalam buku A to Z, soal jawab puasa, salat tarawih, zakat, fitrah dan hari raya, yang ditulis oleh anda sendirilah. Jadi buku ni lama dah ditulis, dan kebanyakannya biasa melihat buku ni. Tapi tunjuk dalam Facebook ni boleh tunjuk lah, tapi berkalih. Tuan-tuan tak boleh nak baca tajuk dia, tulisan dia berkalih. Jadi kita baca hadis ni untuk tuan-tuan yang nak beramal, nak puasa. Mana hari ni pun sepatutnya dah boleh puasa hari ni, 1 Zulhijjah. Hafsah radhiyallahu anha, isteri Nabi radhiyallahu anhuma, Hafsah binti Umar, menceritakan, arba'un lam yakun yada'uhunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siyama Asyura wal ashra wa 3 ayyamin min kulli syahrin wa rak'ataini qabla al-ghadati. 4 amalan, kata Hafsah, yang tidak pernah radhiyallahu anha, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 amalan dalam setahun yang Nabi tak pernah tinggal. Yang pertama, kata dia, puasa hari Asyura. Yang kedua, puasa al-ashr, puasa 10. Iaitu menurut ulama hadis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Kerana hadis ini yang dalam syarah Sahih Muslim, makna dia, kata Imam Nawawi, puasa 10 iaitu tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah sehingga 9
Zulhijjah. Itu makna puasa 10. Kerana orang Arab kadang-kadang dia sebut itu dipanggil aghlabiyah dipanggil. Ya, makna kalau 10, kalau 7 ke atas tu dia biasa digenapkan. Dia sebut 10 dia panggil ya. Okay. Puasa 10. Jangan tuan-tuan puasa 1 hingga 10 pula. Kerana 10 Zulhijjah itu diharamkan kita berpuasa. Sebab itu kata Imam Nawawi yang dimaksudkan itu ialah puasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Disunatkan berpuasa pada hari-hari tersebut, terutamanya pada hari yang ke-9. Kalau tak boleh puasa daripada 1 hingga 9, sekurang-kurangnya kita puasa pada hari yang ke-9, iaitu hari Arafah, berdasarkan dalil yang akan kita sebutkan nanti. Jadi kata Hafsah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan berpuasa Ashura, puasa 10, yakni 1 hingga 9 di awal Zulhijjah, puasa 3 hari pada setiap bulan, dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Dan sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat sebelum subuh. Lebih baik berdunia dan segala isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai. Dalam hadis yang lain, beberapa orang isteri Nabi menceritakan, hadis yang diriwayatkan daripada beberapa orang isteri Nabi, mereka menceritakan radhiyallahu anhunna. Kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Ashura wa 3 ayyam min kulli syahr. Awal itsnaini min syahri wa 50. Rasulullah SAW berpuasa pada 9 hari awal pada bulan Zulhijjah, pada hari Ashura, dan pada 3 hari dalam setiap bulan, iaitu Isnin pertama pada setiap bulan dan 2 hari Khamis pada bulan tersebut. Yang 3 hari pada setiap bulan, hadis menyebutkan ini puasa pada Isnin pertama pada setiap bulan dan 2 hari Khamis, mana 2 kali Khamis pada bulan tersebut. Ini 3 hari dalam setiap bulan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai. Adapun kelebihan puasa pada hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah. Puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka di sana hadis daripada Abu Qatadah yang menceritakan Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka baginda bersabda, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang datang. Itu kelebihan puasa. 1 hari saja kita puasa, iaitu hari Arafah, dan menghapuskan dosa kita. Yukaffiru sanatal madiyah, kata Nabi, menghapuskan dosa kita setahun yang akan datang. Setahun al-madiyah, setahun yang lalu, wal baqiyah, dan juga setahun yang akan datang. Jadi kita niatlah, bagi kita mazhab Syafi'i ini, sunat kita lafaz niat, kerana boleh mengkonsentrikkan hati kita. Jadi kita niatlah, sahaja aku berpuasa pada hari Arafah, pada besok hari, kerana Allah. Kalau puasa Zulhijjah pula, sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Zulhijjah, kerana Allah. Sebut umum begitu pun tak apa dah. Mana Allah Ta'ala tahulah maksud kita bulan Zulhijjah itu ialah kita merujuk kepada hadis Nabi kelebihannya di awal Zulhijjah. Jadi tak perlu kita nak susah-susahkan diri untuk terikat sangat dengan lafaz niat itu. Lafaz saja. Sebagaimana yang kita faham. Tujuan kerana lafaz niat ini sebenarnya tidak ada yang standard sebenarnya. Cuma alim ulama bantu kita dengan menyusun bahasa. Kadang-kadang susunan itu kadang-kadang menyulitkan pula. Kadang-kadang lah. Jadi sebab itu kita lafaz. Kalau nak lafaz lah. Lafaz yang mudah-mudah saja. Yang kita faham. Yang pentingnya adalah qasad. Dalam hati kita tu. Menghadirkan puasa. Puasa apa tu yang kita nak buat itu. Puasa Isnin. Puasa Khamis. Puasa dipanggil bulan Zulhijjah. Itu puasa hari Arafah. Itu saja. Begitu saja. Tak perlu kita nak susun sangat bahasa itu. Sehingga kadang-kadang merumitkan pula lidah kita untuk menuturnya. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan sekalian perkongsian kita pada kali ini. Jadi beramallah tuan-tuan dan puan sekalian dalam kita ini baru 1 Zulhijjah,
Masih ada lagi dalam 9 hari kita beramal dengan kita banyak baca Quran. Malamnya kita bangun malam, kemudian kita bersedekah, dan kita kalau ada lagi kewangan itu menjamu makan fakir miskin. Kalau tak fakir miskin pun mana kawan-kawan kita, jiran-jiran di surau dan sebagainya. Dan begitu juga kita berpuasa. Berpuasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Sekurang-kurangnya pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberi manfaatlah untuk kita bersama, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.